Assalamualaikum semua murid-murid, bertemu kembali bersama Cikgu Jim dalam ulang kaji mudah berdasarkan soalan terpilih. Dan untuk kali ini, Cikgu akan membincangkan bab 2 iaitu tajuk perlembagaan persekutuan. Baiklah, seperti biasa ada 3 soalan, seperti juga sebelum ini ada 3 soalan Cikgu bincangkan di sini, iaitu soalan pertama, pembentukan perlembagaan persekutuan adalah berasaskan kepada Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris. Soalan A, apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? 3 markah. Jadi di sini dicadangkan jawapan, iaitu undang-undang tertinggi, teras pemerintahan sesebuah negara, merupakan dokumen dan juga undang-undang bertulis negara. Jadi ada 3 cadangan jawapan. Soalan B, berikan 2 undang-undang yang bertulis di negeri-negeri Melayu. 3 markah. Cadangan jawapannya adalah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang 99 Perak dan juga Undang-Undang Johor. Sebenarnya ada lagi undang-undang lain, tetapi cikgu tidak senaraikan di sini. Tetapi kalau murid teringat boleh senaraikan. Soalan C, soalan kebat ada tanda hijau ni. Apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara? Beri pandangan anda. 4 markah 4 markah yang murid-murid. Jadi cadangan jawapan cikgu adalah menjaga keamanan negara, menegakkan keadilan, mengekalkan kemerdekaan negara, menjamin kemakmuran negara dan juga mewujudkan perpaduan negara. Jadi ada 4 markah di situ. Seterusnya beralih untuk soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, rajah di bawah merupakan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Kita tengok satu-satu. 1877 Undang-Undang Negeri Perak, 1946 peristiwanya Undang-Undang Negeri-Negeri Selat, Undang-Undang Negeri Melayu Bersekutu dan juga Undang-Undang Negeri Melayu Tidak Bersekutu. 1948 Perjanjian Persekutuan 1948 dan 1957 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi soalan A, senaraikan 2 kandungan Perjanjian Persekutuan 1948. Jadi jawapannya berada pada muka surat 25 hingga 27 dalam buku teks. Jawapan yang dicadangkan adalah pentadbiran. Kandungan Perjanjian Persekutuan 1948 terutama sekali berkaitan dengan pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Soalan yang kedua, soalan B, apakah terma yang menjadi rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan 1957? 4 markah untuk soalan ini. Jadi cadangan jawapan murid-murid adalah menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu, kewarganegaraan yang sama, kerajaan persekutuan yang kukuh, dan juga Parlimen mengandungi Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat, ataupun Parlimen mengandungi Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang ketiga, soalan yang ketiga C, mengapakah kuasa Barat memperkenalkan sistem perundangan sendiri di negara kita? 4 markah. Ini juga adalah soalan kebat. Soalan kebat. Jadi cadangan jawapan iaitu memudahkan urusan pentadbiran, mengukuhkan kuasa, memenuhi keperluan ekonomi Barat dan mengawal hak milik tanah orang Melayu. Jadi ada 4 cadangan jawapan. Jadi sekiranya keempat-empat ini ada, berkemungkinan besar murid akan mendapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya soalan yang ketiga. Perlembagaan persekutuan dikatakan unik kerana cirinya. Soalan A, nyatakan ciri perlembagaan persekutuan berikut. 1, ciri moden. 3 markah. Jawapannya berada pada muka surat 28 hingga 29 buku teks. Jadi ciri moden yang ada iaitu kerajaan persekutuan,
adanya kewarganegaraan, dan juga sistem demokrasi berparlimen, dinyatakan di dalam perlembagaan persekutuan ini. Jadi ada 3 markah. Seterusnya yang kedua adalah ciri tradisional. Maksudnya nyatakan ciri perlembagaan persekutuan daripada segi ciri tradisional, 3 markah. Juga sama muka surat 28 hingga 29 untuk dalam buku teks. Oke, jawapan cadangan adalah kesultanan atau adanya pemerintahan beraja. Ini adalah ciri-ciri tradisional. Adanya agama Islam, adanya agama Islam, ini juga adalah ciri tradisional. Menggunakan bahasa Melayu dan juga kedudukan orang Melayu dan juga bumi putra. Nah, ini adalah ciri tradisional. Oke, seterusnya soalan B. Soalan B, kebat soalan kebat murid-murid, 4 markah untuk soalan ini. Keunikan perlembagaan persekutuan dikatakan menyumbang kepada keharmonian dan keamanan negara. Berikan pendapat Anda. Baik, untuk soalan ini 4 markah, cadangan jawapannya adalah seperti yang berikut. Rakyat berpeluang terlibat dalam pemerintahan. Raja sebagai simbol kedaulatan negara. Nah, ini menampakkan keunikan perlembagaan persekutuan. Yang mana raja tadi berfungsi sebagai simbol kedaulatan negara. Seterusnya yang di-Pertuan Agong menjaga hak istimewa orang Melayu, pribumi dan juga kepentingan kaum lain. Jadi atas tindakan yang di-Pertuan Agong inilah menyebabkan menyumbang perlembagaan persekutuan menyumbang kepada keharmonian dan juga keamanan negara. Seterusnya rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya. Mana yang ada rasa tidak puas hati diluahkan di dalam pilihan raya untuk memilih pemimpin. Dan yang terakhir adalah kehidupan rakyat terjamin dengan adanya keunikan perlembagaan persekutuan yang ada di dalam negara kita. Jadi itu saja, ada 3 soalan yang cikgu bincangkan dengan cadangan jawapan. Soalan-soalan ini adalah memang daripada bab yang kedua untuk soalan subjektif. Jadi moga perkongsian cikgu pada kali ini memberikan manfaat kepada semua. Cikgu mendoakan agar semua murid mendapat keputusan cemerlang di dalam SPM 2021. Sekian, terima kasih, kita berjumpa lagi.